Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bi'an. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik insya-Allah kita dapat sama pada malam ni insya-Allah. Minta maaf sampai lambat. Saya keluar awal dia tu pukul 5 lebih belum 6 ni. Saya duduk kalau mai dekat Masjid Sharifah Fatimah ni, saya suka mai awal sikit sebenarnya pasal saya makan roti nan cheese ke depan. Tu rutin saya sampai saya makan dulu, kemudian saya bawa kuliah. Jadi keluar awal ni cadangan ni nak makan dululah. Masuk highway sampai tang jambatan nak masuk jambatan kedua tu, start pada situ sangkut dah jam. Hampir nak give up dah hari ni nak nak corner patah balik lah. Duk telefon tu imam tak angkat. Asyik baik dia tak angkat. Aduh, subhanallah subhanallah. Itu tak apalah, kita sampai lambat sikit pun tak apa. Salih alaihi Muhammad. Takat mana kita boleh ni lah insya-Allah. Saya ucap terima kasih lah sebab tuan-tuan tunggu. Kalau tuan-tuan tak tunggu pakai lepas ni kalau lambat tak mau main. Baik, alhamdulillah tuan-tuan yang ada buku, kita buka muka surat yang ke-53, hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 insya-Allah. Hadis sebelum ni kita duk baca tanpa kitab. Saya duk baca draft buku dia saja. Tapi kali ni insya-Allah ni buku dia dah ada kat tangan tuan-tuan. Hadis yang ke-13. Apakah amalan yang mendekatkan kepada syurga dan menjauhkan kepada neraka? Menjauhkan daripada neraka. Ustaz Muhammad. Hadis ini tuan-tuan, buku ni cerita tentang soal jawab para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua soal jawab, semua nak sahabat tanya. Hadis yang ke-13, an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amali a'maluhu yudnini minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilu dha rahimik. Falamma adbara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in tamassaka bima umira bihi dakhal jannah. Wa fi riwayat Ibni Abi Syaibah in tamassaka bih. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Ayyub, dia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang dapat mendekatkan aku kepada syurga
dan menjauhkan aku daripada neraka. Ni para sahabat Nabi SAW memang passion macam ni. Ada sahabat Nabi SAW, kalau kita baca dalam riwayat, dia akan tanya benda yang penting-penting saja. Benda yang penting-penting. Jarang jumpa sahabat tanya benda yang merepet-merepet macam kita duk rajin tanya. Tuan-tuan, Saudara Muhammad nak tanya soalan ni tuan-tuan, bagus tanya soalan. Tanya soalan ni pintu kepada ilmu. Bila kita tak tahu, kita tanya. Ada beberapa amalan doa ataupun ada pun beberapa jenis soalan yang boleh tanya dan ada yang tak boleh tanya. Yang pertama, boleh tanya benda yang kita tak tahu. Tanya dekat ustaz, tanya dekat tok guru benda yang kita tak tahu. Yang keduanya, Saudara Muhammad, tanya benda yang kita tak faham. Tahu dah tapi tak berapa nak faham. Ustaz boleh tolong explain tak benda tu? Saya tak apa nak faham sikit. Ustaz tolong pun perjelas kat kita. Yang ketiga, Saudara Muhammad, tanya benda yang kita dah tahu dan kita dah faham, tapi kita nak orang lain tahu ataupun orang lain faham. Dia tahu dah, dia faham dah, tapi duduk berasa macam orang dekat orang sebelah dia ni macam tak apa nak faham sangat. Gitu. Maka dia tolong tanya balik, tolong Ustaz, tolong explain sikit, bukan untuk dia tapi untuk orang lain tumpang faham. Maka soalan itu dibenarkan. Yang ketiga, Allahumma salli Muhammad. Yang keempat, soalan yang dia tanya tu dengan tujuan dia tak mau nak buat. Macam mana tu soalan tu? Macam Bani Israel tanya dekat Nabi Musa alaihi salam tentang Al-Baqarah. Lembu tu kan. Depa tanya Nabi Musa. Depa tanya Nabi Musa tentang lembu tu bukan dengan tujuan nak buat, dengan harapan sekali Nabi Musa kata tak payah buat. Lembu apa, warna apa, jantan ke betina, ada tanduk kata tanduk. Lagi dia tanya dengan harapan Nabi Musa kata apa? Bertanya banyaknya tu suruh buat rasuah. Tu. Ada orang dia bisa tanya tu, betul ke Ustaz ni? Betul ke Ustaz ni? Dia tak puas hati kat Ustaz ni, tanya Ustaz ni pula. Ustaz, apa pendapat Ustaz ni? Ustaz ni kata tak boleh, haram ni. Ustaz ni tak boleh pakai lah. Tanya Ustaz ni pula. Ustaz, apa pendapat Ustaz? Ustaz ni kata, okey boleh, saya pun buat juga. Kata Ustaz ni baru boleh pakai. Salih Muhammad. Yang berikutnya, yang keempat, dia tanya apa? Dia tanya tu dengan tujuan untuk dia test orang yang dia nak tanya tu. Tahu ke tak tahu? Sebagainya. Ni tuan-tuan, berapa jenis tanya, ada yang dibenarkan dan ada yang tak dibenarkan. Para sahabat radhiyallahu alaihi wasallam tanya Nabi SAW, kalau dia nak tanya tu benda-benda yang jadi manfaat sungguh-sungguh, yang bukan takat dia boleh ambil manfaat, tapi orang lain pun boleh tumpang manfaat. Dan soalan ditanya oleh sahabat ni, manfaat dia sampai ke kita pada hari ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ada juga kadang-kadang soalan yang merepek-merepek. Bukan merepek soalan macam bodoh-bodoh macam tu. Biasanya soalan-soalan ni akan ditanya oleh orang-orang Arab Badui. Sebab tu para sahabat Nabi SAW, kadang ada Arab Badui masuk dalam majlis Nabi, kemudian angkat tangan nak tanya soalan ataupun tanya soalan, mereka suka. Pasal mereka boleh tumpang jawapan daripada soalan yang ditanyakan oleh orang Arab Badui ni. Kalau mereka tanya, nampak mereka tak apa nak cerdik sangat. Macam tu. Kalau aku tanya, malulah. Tapi orang Arab Badui tu tanya, tak heran sangat. Tuan-tuan, maka sahabat ni tanya apa ni? Ya Rasulullah, ceritakan kepada aku satu amalan yang akan mendekatkan aku kepada syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Maka baginda Nabi SAW menjawab. Kata Nabi SAW, kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nombor satu sekali, tidak syirik dekat Allah dengan satu apapun. Salih Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Yang keduanya, mendirikan salat, menunaikan zakat, menyambung silaturahim dengan keluarga. Lalu ketika dia berlalu, Rasulullah bertanya, kalau dia berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan kepadanya, nescaya dia akan masuk syurga. Dan dalam riwayat Sayyidina Ibnu Abi Syaibah, dia berkata dia berpegang teguh dengannya. Sahih Muslim, bab penjelasan tentang iman dan pegangan yang akan memasukkan ke dalam syurga. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa syarat untuk memasuki syurga ialah dengan beriman dan berpegang teguh dengan perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya yang wajib atau yang fardu daripadanya.
Nombor satu sekali tuan-tuan, nak masuk syurga Allah, nak jauhkan kita daripada api neraka dan masuk syurga Allah, nombor satu sekali tuan-tuan, jaga rukun Islam. Jaga rukun Islam. Tak mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Lah ni tuan-tuan macam-macam lah. Berapa hari ni tu Ponggol. Ponggol. Yang itulah Ponggol. Tuan-tuan, upacara tu upacara agama orang. Tak payahlah kita duk pergi sibuk. Tak payahlah. Saya Muhammad. Lah ni sampai ke tahap tuan-tuan, apa agama orang buat semua kita nak buat. Kalau mai time kita maulid Nabi, depa tak kalut pun ada sambut maulid dengan kita pun. Betul kan? Saya Muhammad. Apa-apa berkaitan dengan agama kita, depa tak kalut pun. Yang kita duk kalut dengan agama depa pasal apa tak? Hari tu depa buat Bon Odori, tahu Bon Odori? Modori ni, tuan-tuan baca sejarah dia, asalnya Allahumma salli ala Muhammad, bila ada salah seorang daripada anak murid kepada Buddha ni, dia mimpi mak dia, roh mak dia ditangkap oleh hantu. Sejarah dia saya baca lah. Lepas tu dia tanyalah dekat Buddha ni, tok guru dia, nak buat macam mana? Dia mimpi roh mak dia terlepas daripada tu, kemudian ditangkap oleh hantu. Kemudian Buddha ni ajaklah, dia kata ambil makanan sikit, bagi makan kepada para pelajar ni apa semua sebagainya. Dia pun bagilah makan. Lepas dia bagi makan, dia mimpi balik mak dia terlepas. Selepas 3 hari mak dia terlepas daripada gegaman syaitan ataupun hantu tu. Lepas tu dia pun berseronok, dia pun menari-nari kegembiraan. Dan daripada situlah dia jadi amalan kelompok dia panggil Japanese Buddha. Japanese Buddha tu yang panggil Bon Odori, dan dia jadi perayaan tahunan dekat sana. Kemudian mula mai buat sambut dekat sini. Bila sambut-sambut kat sini, kita pun pergi duk sambut sekali. Orang duk pesan, janganlah benda yang berkait dengan agama orang lain tak payah, benda yang kait dengan agama orang lain tak payah. Dalam keadaan kita duk pesan tu tuan-tuan, 30,000 orang pergi. Dalam kata jangan tu, 30,000 orang pergi. Yang pakai tudung, yang pakai tudung lain lagi lah, dia pun nak ambil gambar, ambil video letak. Apa saya nak tunjuk kata ni, kita bersama, kita meraihkan perayaan kebersamaan kita dengan orang bukan Islam. Tak apa nak pergi sambut budaya, okey, tak ada masalah apa. Tapi dalam bab agama tak payah. Faham tak ni sebab? Payahlah. Dulu kita kecil-kecil mana pernah lah kita duk tengok orang duk pakai topi Santa Claus. Kita kecil-kecil dulu, saya ingat waktu saya duduk kat kampung dulu, Tok Menakan saya duduk sekali satu rumah. Oi, dia cukup pantang kalau kita pakai topi cepiong tu. Tahu topi cepiong? Oh, cukup pantang lah orang tua-tua dulu. Pasal apa hang pakai lagu tu? Komunis. Kena komunis terus. Dia marah sungguh. Lepas tu tak boleh pakai ni, tak boleh pakai yang bo tu kan. Bo tak boleh pakai. Tai pun tak boleh pakai. Penjajah lah macam-macam dia kata. Dia punya sentimen penentangan kepada orang yang pakai macam tu tak boleh. Tuan-tuan tahu Nabi SAW pernah tak sikat rambut, biar rambut tu lepas ke depan. Tuan-tuan baca dalam kitab Syama'il, Imam At-Tirmizi rahimahullah alaihi pun ada hadis Nabi SAW lepas rambut dia pikul depan. Pasal apa? Pasal sama macam orang musyrikin, tak mau sama macam orang musyrikin sikat rambut. Orang musyrikin sikat rambut belah. Nabi tak mau rambut dia sama macam orang musyrikin. Nabi biar rambut dia pergi lepas ke depan. Sampailah satu hari Nabi SAW sikat, Nabi lepas ke depan pasal dia sama macam orang ahlul kitab. Itu lebih baik lagi daripada sama macam orang-orang musyrikin yang syirik pada Allah SWT. Ni bukan cerita sembah. Rambut pun tak mau sama macam orang musyrikin. Man tasya biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dalam kelompok tersebut. Tuan-tuan, kita nak tiru semua. La haula wala quwwata illa billah al-azim. Anak-anak kita mai Christmas dia jadi Santa Claus. Yang perempuan jadi Santa Rina. Ni. Mai pula ni dia pula jadi. Tuan-tuan, hari tu ada seorang doktor
Dia doktor India. Saya suka juga dengar dia punya celoteh, Dr. Mala ni nama dia. Dia kata lah ni orang Melayu suka buat kenuri, buat apa ni perkahwinan ala Bollywood dia. Dia buat perkahwinan ala Bollywood. Ni yang tegur ni orang India, dia orang Hindu, dia ada tanda kat dia. Dia kata saya nak pesan, dia kata nak buat, nak menari ke, nak pakai baju sari ke, nak pakai apa, itu tak ada masalah pasal itu budaya. Tapi jangan letak ni kat diri ni. Letak kat diri ni, yang ni agama dia kata. Pun dia explain lah pasal apa agama dia, apa benda kaitan agama dia. Dia ada satu titik macam tu, yang ni warna apa, ni melambangkan dia apa, dia apa, dia apa. Kemudian lagi ada yang passion you, ada yang tarik dia ke atas. Apa semua. Dia kata yang ni agama, yang ni jangan buat, yang ni tak boleh. Dia pula tolong pesan kita pasal apa? Pasal dia pun serabut yang kita lebih ikut, dia pun tak faham. Main serbu je tuan-tuan. Tuan-tuan tak buatlah kot. Sebab tuan-tuan ni orang mengaji. Nak kita duk buat. Dan Ustaz Imam. Dulu saya pernah ingat seorang ustaz tu dia cerita. Ada seorang tu mai jumpa dia. Dia kata, Ustaz, tuan-tuan tahu tak? Dulu Korea Selatan, Korea Utara yang tu kan, yang tu kan, yang rambutnya tu kan, yang Korea Selatan, yang K-pop tu. Tuan-tuan, dulu Kristian hanya lebih kurang ada 4% kot. Lah ni dia majority Kristian. Dan dakwah Kristian ini dilakukan dalam pelbagai cara. Di antara yang paling efektif dalam dakwah Kristian ini tuan-tuan ialah melalui hiburan. Dia menggunakan medium hiburan, dia tarian, muzik untuk mendakwah. Dan dia berjaya. Sampai sekarang tuan-tuan, Kristian jadi agama majoriti kepada Korea Selatan. Padahal asalnya Buddha. Nah, saya cuma nak kita duk ikut. Sedih lah saya tengok. Oh, baru beberapa hari lepas tunjuk video kat saya. Ada penyanyi daripada Indonesia main. Penyanyi itu lelaki-lelaki. Tuan-tuan, anak perempuan kita yang pi konsert tu budak-budak perempuan lah kan. Ramai budak perempuan pasal penyanyi tu lelaki-lelaki. Tuan-tuan tahu apa dia buat? Penyanyi tu boleh turun jalan ikut dekat tempat-tempat tu. Dia pun boleh bangkit peluk buat tak tahu kan. Budak yang peluk tu pakai tudung. Tak cerita ke itu K-pop peluk budak-budak perempuan kita. Risau saya sebut. Saya risau lah ni jadi satu trend menormalisasikan maksiat. Tentang menormalisasikan maksiat. Nak jadikan maksiat ini satu benda yang normal dalam masyarakat kita. Seronok lah ni banyak program agama pun, sambutan pun hebat. Ustaz Muhammad qasidah, maulid, program hebat banyak. Tapi tuan-tuan tengok, kita ni tak duduk dalam kelompok mereka, kita tak perasan. Tuan-tuan tahu tak, konsert pun sama naik lah ni. Ni tempat kita ni. Kok tuan-tuan tak tahu ni saya nak apa? Konsert pun hampir setiap minggu konsert. Yang terbaru ni tu saudara cakap lebih biar dia kena pula. Dia nak jadikan satu benda itu satu benda yang normal dalam masyarakat. Kita baru lepas COVID ni. Dia pun ada lagi. Janganlah sampai dia mai balik mata-mata pasal kita ni tak jaga adab kita, akhlak kita dengan Allah. Antara benda dakwah ni tuan-tuan ialah dakwah melalui media, filem. Tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan minat cerita Hindustan, dulu zaman kita macam zaman Sanggam, Tere Monkey Ganga or Tere Monkey Jamna Bol Rada Bol Sanggam. Nahi kebi nahi. Tu kan. Zaman kita dulu, kalau tak ada kereta api tak sah. Ni, tak ada kereta api tak sah. Kemudian tuan-tuan perasan ataupun tak,
Kalau tak ada kuil tak sah. Mesti ada masuk tong yang tu. Betul tak? Betul ke tak betul ni? Macam tak faham dia cakap apa ni. Kau tak pernah tengok ustaz. Mana dah tengok ustaz mau rizab tu tak keluar pukul 2 petang melekat kat rumah semua. Pasal apa ustaz ni pasal? 3 jam dia. 3 jam tuan-tuan. Nganga depan TV tengok. Cerita memang bohong tip-tip. Dia tak lah nak bohong-bohong tu. Cerita Hindustan, subhanallah. Lepas tu guling-guling. Kalau satu lagu paling kurang 5 lai baju. Ini bertukar. Tu zaman kita. Tuan-tuan tengok waktu tu, apa dakyahnya pada waktu tu ialah dakyah Hindu. Mesti ada kuil, mesti ada semayang. Tu ni, mesti ada loceng. Kalau tak betul nama kita. Betul tak? Hampir semua cerita kita tengok ada yang tu. Lah ni tuan-tuan tengok. Ni ada salib dekat badan. Ada lambang-lambang tu. Maksudnya penyebaran dakwah agama melalui media, filem. Tuan-tuan, bukan nak kita masuk kadang-kadang, tetapi sekadar nak kita duduk atas jalan hidup depa. Waktu Nabi SAW Allah sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan dengan huruf nun tu, maksud dia sampai bila-bila tak akan redha orang Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut millah, bukan din. Millah ni apa? Cara hidup. Sampai kita selesa dengan cara hidup mereka, sampai kita memang buat cara hidup kita cara mereka. Itu mereka nak. Sampai itu tahap, tuan-tuan tak payah masuk agama mereka, tapi memadai bila mereka beragama, tuan-tuan duduk sekali dengan mereka. Mereka dan tuan-tuan okey dengan dia. Jadi tak lagi? Mereka buat urusan agama mereka, tuan-tuan kena duduk dalam tu. Dan kalau tuan-tuan tak pi, tuan-tuan akan rasa bersalah pula aku tak pi. Kau tak betul ke saya duduk kata ni? Macam tak puas hati yang nampak. Betul tak ni? Ada orang macam, ustaz kalau saya tak ucap macam tu kat mereka, ustaz saya rasa macam tak patut, saya rasa macam bersalah pula. Nak kena ucap juga Merry Christmas, nak guna ucap pula Happy Deepavali. Kalau orang pergi mencuri, dia bawa pisau, dia bawa balik benda yang dicuri. Kemudian kita kata kat dia, pergi mana ni? Aku pergi mencuri. Oi, bagus, happy mencuri. Tuan-tuan, kemudian dia pun lepas ni pergi mencuri lagi. Pasal apa? Pasal dia kata apa? Dia sokong aku. Tengok ni, dosa tak dia? Dosa tak kita? Kita redha atas perbuatan maksiat dia. Tapi kalau kita redha atas perbuatan maksiat terbesar, syirik pada Allah, kan? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Dhilmin azim. Kemaksiat yang paling besar sekali ialah syirik pada Allah. Kemudian dia buat syirik pada Allah, dia merayakan agama dia syirik ke Allah tu. Kita kata kat dia, selamat. Faham tak faham? Kita pergi ucap dia, selamat atas perayaan agama dia. Waktu ulama-ulama dulu mengharamkan ucapan selamat kepada perayaan agama orang lain. Ulama terkemudian, sebab kita tak duduk dalam keadaan persengketaan dia sekadar insani, tapi tak ada unsur redha, maka dibenarkan. Tapi kalau tak ada keperluan, tak payah diucap. Masih ada batasan dia. Saja-saja nak ucap tak payah. Keperluan ada keperluan baru ucap. Maka tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Tapi orang lain ni macam, ustaz kalau saya tak sebut tu macam saya ni tak kena sebut tak? Dia kalau tak sebut dia apa? Tak ada apa, cuma saya rasa macam salah pula. Dia sampai ke tahap kita tenggelam dalam urusan depa tu. Tu. Tuan faham tak maksud kita ni? Dah jadilah macam jadilah.
Dan memang kita duduk dalam suasana ni dah. Kita tak boleh nafi dah. Kita dah terbiasa dengan upacara orang tu, terbiasa orang upacara. Dulu mak ayah kita duduk ajak kita, jangan sampai tu. Tu dia pun ada duduk letak bekas tepi jalan dekat depan rumah dia tu, lepas tu buh limau. Kita duduk kayu basikal pergi sekolah. Waktu sekolah rendah. Sampai tengah hari panas tu, buah limau tu macam sedap. Ada kawan dia tu, dia pergi curi. Dia pergi kupas buah limau tu makan. Kita tak berani makan tu. Jangan duk makan, tak berani makan. Tuan-tuan, lagi sekali pipi tu tengok buah limau ni, buah limau plastik lah. Ni kata budak boleh duk pedarah dia tadi makan. Ni kata plastik. Oh, insya-Allah. Allahumma salli mana. Tapi lah ni kita pula Allah, saya tak tahu lah. Kita pula duk pergi buat urusan tu. Saya tak faham lah tuan-tuan. Pasal apa sampai macam tu? Tok Guru cerita, ada seorang makcik pergi jumpa dia. Dia kata, "Ustaz, saya ni, saya tak tengok dah cerita dengan Ustaz, Ustaz." Ini macam taubat nasuhah lah mak. Pasal apa sampai tak mau tengok dah? Ustaz tahu saya lalu ikut Ipoh tu. Ada satu simpang, lepas tu ada tengah-tengah simpang tu, dia ada satu tokong hidu kat tengah. Waktu lalu tu Ustaz tahu anak saya buat apa? Anak saya dia boleh buat lagu tu. Umur 3 tahun tu, bukan dia buat tu. Dia pergi sempah tokong. Saya pun terkejut. Hang buat apa ni? Siapa? Rupa-rupanya dia ni memang suka sangat tengok cerita Hindustan. Lepas tu apa yang Hindustan tu buat tu, anak dia tiru. Makna dia kata, "Ustaz, dia sumpah saya tak mau tengok dah Hindustan ni." Tuan-tuan, dia membudayakan kehidupan kita, menormalisasikan hidup kita untuk selesa dengan agama orang. Kita blend, kita dah mingle, kita dah sampai tak rasa apa dah. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu, untuk kami agama kami. Dah, apa nak buat mulia pasal kami buat apa yang kacau? Dah lah. Hampa nak buat, kami nak buat, kami apa pasal? Hampa nak buat, kami nak jual sekali. Ini pelik. Ada ingat? Hati-hatilah kita duduk akhir zaman. Waktu Nabi SAW duduk cerita, ada 5 waktu ni. Waktu ni tuan-tuan, akhir zaman, agama akan keluar, iman akan keluar daripada hati orang ni macam apa? Macam anak panah keluar daripada busur dia. Masuk laju sungguh. Dan dia pun tak tahu kata agama, iman dah tak ada lah hati dia. Dia ingat kata dia ada. Nombor 1, waktu matahari naik sebelah barat. Naik baru dia tahu dia orang beriman ke dia tak orang beriman. Nombor 2, waktu esok Dajjal nak keluar. Esok Dajjal nak keluar, hadis riwayat Imam Ahmad, hari tu orang Islam dengan orang kafir dia terpisah. Dia tak boleh duduk sekali. Orang munafik duduk sekali dengan orang kafir. Dia akan terpisah tu. Dia bukan kata, "Weh, orang kafir main duduk dengan sekali dengan kami." Orang Islam main duduk. Dia tak pilih. Hari tu Allah akan gerakkan hati orang untuk duduk di dalam grup masing-masing. Kata Nabi SAW, "Falyanzur, kamu perhati sama ada hari ni gadan, al-yawm, hari ni ataupun gadan ataupun besok, kamu akan tengok apa ni, Ustaz Simat, fantazurud dajjal, kamu akan menyaksikan Dajjal muncul." Ustaz Simat. Yang ketiga, waktu mana? Waktu dukhan, waktu asap yang menyelimuti bumi selama 40 hari. Orang duduk dalam keadaan gelap, azab. Waktu tu orang kafir dengan orang mukmin boleh tengok. Oh, ni orang kafir, ni orang mukmin. Tahu siapa? Orang mukmin dia macam hinguih, dia macam orang kena sesama. Tapi orang kafir dia akan keluar ni cairan daripada hidung dan telinga dia. Boleh nampak ni orang kafir, ni orang mukmin. Ni bukan dia pilih. Semua waktu ni bukan dia pilih. Waktu tu Allah yang akan menentukan hang orang kafir ke orang. Yang keempat, waktu mana? Waktu dabah. Muncul binatang melata tu, dia akan cop orang ni. Bawa tongkat Nabi Musa dengan cincin Nabi Sulaiman, dia cop. Orang tu berubah jadi putih, ni orang mukmin. Berubah jadi hitam, ni orang kafir.
Sehingga dalam riwayat sebut, bila dia tengok dabah tu keluar, dia pun takut dia tak pernah duduk dengar. Dia nak lari, dia tengok ada seorang tu berdiri, dabah tu mai depan dia, cop orang tu berubah jadi putih. Dia kata, oh rupanya dabah ni bukan, binatang ni bukan dah buat apa, dia nak cop. Dia pun tahu dia buat apa. Lalu sebut, dia sembahyang. Allahu Akbar, dia sembahyang. Dabah tu mai tepi dia, kata dabah orang ni anak sembahyang. Lepas tu cop dia, berubah dia jadi hitam. Persoalan dia, pasal apa dia sembahyang? Tuan-tuan, ada kawan-kawan orang Hindu, dia takkan pergi cucuk badan dia. Dia takkan cucuk lidah dia, takkan tahu benda-benda tu apa semua. Kalau dia tak beriman, dia kata benda tu betul. Betul tak ni? Faham tak ni? Sama ada sahabat-sahabat kita orang Kristian ke, orang Buddha ke, dia takkan buat benda-benda yang sembahyang dia pergi buat apa. Kalau dia tak percaya benda tu beriman. Kalaulah dia beriman dengan agama dia, dia tak sembahyang. Pasal sembahyang ni agama orang Islam. Faham tak ni? Maksudnya mungkin dia berasa kata dia beriman, tapi iman tak ada dekat dia. Lepas tu dia sembahyang. Allahu Akbar, dia sembahyang gitu. Dan tu kata, bawa ni ada sembahyang, cok dia jadi hitam. Hitam maksud dia ni orang kafir, iman tak ada dekat dia. Dan yang kelima tu tahu waktu mana? Yang bukan dia pilih. Waktu angin sejuk yang mai masuk celah ketiak semua orang mukmin. Dua riwayat, satu mai daripada Yaman, satu mai daripada Syam. Kan? Lalu masuk celah ketiak orang tinggal kita pun berapa ramai kata boleh tutup masjid dalam kabut lebih. Masjid Sharifah Fatimah di kecoh saat itu, nama ponik satu Malaysia. Ni. Berapa ramai sahabat-sahabat kita yang meninggal. Kita kata apa? Kita yang selamat kata apa? Alhamdulillah kita selamat. Tuan-tuan, waktu tu ramai orang meninggal, tiba-tiba tuan-tuan tak meninggal. Kita kata apa? Syukur aku selamat. Padahal bila dia tak meninggal, itu menunjukkan yang dia kafir. Tuan-tuan, pasal apa waktu tu sampai orang tak tahu dia ni kafir ke Islam? Pasal apa? Pasal ujian fitnah di akhir zaman ni, ujiannya ujian iman, ujian akidah. Orang boleh buat satu benda yang menyalahi akidah dan dia okey, dia tak rasa apa. Faham tak? Allah SWT. Jadi jaga apa? Nombor satu sekali Allah sebut, jaga Allahumma salli ala Muhammad, akidah, tidak syirik pada Allah dengan segala sesuatu. Yang kedua, solat. Jaga semayang. Tinggal semayang. Jaga semayang tu kan. Ya fadillah ya fadka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Ya fadillah tujahaka. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah akan berada di hadapan kamu. Jaga Allah ni kata apa? Syekh Dr. Mustafa Bura dalam kitabnya Al-Wafi disebut, jaga Allah ni ialah menjaga amalan fardu tanpa sambil lewa. Macam mana jaga amalan fardu tanpa sambil lewa ni? Orang sembahyang zuhur masuk pukul 1.20 katalah. Kata masuk 1.20. Ada orang sembahyang 1.20. Bila masuk waktu sembahyang tu dia sembahyang. Ada orang sembahyang pukul 3. Sembahyang zuhur juga. Ada orang sembahyang zuhur pukul 4.30. Lagi berapa minit dah masuk asar, pun sembahyang juga. Ada orang sembahyang zuhur pukul 5.30. Qadaan, pun sembahyang juga. Orang yang jaga Allah ni, dia sembahyangnya masuk waktu sembahyang, dia sembahyang. Bukan takat sembahyang, dia jaga sembahyang dia, sembahyang berjemaah, duduk di saf paling hadapan. Dia jaga pakaian dia bila dia nak menghadap Allah. Dia jaga khusyuknya, rukuknya, sujudnya dengan sebaik-baik. Ini orang yang jaga sembahyang. Kita nak kena buat lagu tu lah tuan-tuan. Kita nak kena buat lagu tu. Tuan-tuan lah, mayang berebut-berebut lah nak duduk sah paling depan. Cukup-cukup lah kita duduk tolak orang. Ambil dulu. Ingat tak? Sudah-sudah lah buat panggil lagu tu. Ada kosong kat depan. Tak apa, hang lapi. Duduk peletum. Pasal apa duduk suruh kawan tu pi? Siapa duk buat panggil tu? Ada kosong kat depan. Tahu apa dia buat?
Dia suruh orang pi. Pasal apa suruh orang pi? Awak hang tak pi. Maksud dia nak habaq kat orang tu, hang pahala tak apa banyak lagi. Aku alhamdulillah dah. Baru balik umrah, mayang dekat Masjid Haram 100,000 kali ganda. Hang lebih depan, aku dosa sikit, hang dosa banyak, aku tu lah kot. Kalau kita tahu kita ni teruk tu, Nabi lah depan. Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu yusallun, sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada siapa? Kepada orang yang mengisi lompong. Lompang ke lompong? Lompang tu yang kuih tu kan? Kosong-kosong soh tu, dia pergi isi tu. Allah dan para malaikat selawat kat dia. Kalau Allah selawat kat dia dengan maksud Allah melimpahkan rahmat. Kalau malaikat selawat kat dia dengan maksud malaikat mendoakan dia. Siapa orang yang pergi isi lompang-lompang soh tu? Kita tak mau, kita suruh orang pergi. Teruk kita tuan. Jagalah sembahyang elok. Lepas ni tuan-tuan pakai baju elok sembahyang. Sembahyang kat rumah ke, sembahyang dekat masjid ke, pakai baju elok. Ni ada sahabat, dia beli jubah paling mahal untuk dia pakai qiyamul lail. Jubah paling mahal sekali untuk dia pakai menghadap Allah, terutama waktu dia qiyamul lail. Faham ni? Nak pergi masjid, sungguh pakai mahal elok betul. Baju dengan kain mesti mau matching. Kalau baju warna hijau sikit, kain pun warna hijau juga. Kalau baju warna merah sikit, kain pun lebih kurang lagu tu. Kalau baju warna Perikatan Nasional macam ni, contohlah. Bila raya Habib dah. Ni Allah, dia terkeluar je sebut gitu. Faham tak? Kain pun kena mau matching juga. Tu pasal masjid. Ikat serban cantik lah, bawa kopiah atas kepala. Pasal apa? Pasal pergi masjid. Cuma sembahyang kat rumah. Abang sembahyang kat rumah pakai dah cabang tu dia. Baik ikhlas jawab. Kadang baju pun tak pakai pun teruk. Ni sebelum baju apa, baju pagoda tu ya, pa pun dah hilang luruh dah, tinggal goda je. Berlubang je kena tembak Israel. Yang tu je pakai. Gulung kain macam ni. Baju tak pakai, kita ayak pakai. Allahu Akbar. Tuan-tuan, pasal apa? Tuhan ling kat rumah, Tuhan masjid, Tuhan ling ke? Ni. Kat rumah Tuhan sama, masjid pun Tuhan sama. Kat rumah 4 rakaat semayang, kat masjid pun 4 rakaat semayang. Pasal apa? Semayang lain. Pasal kena cuba abang kat lelaki kita, abang nak pergi masjid lah, tu pakailah baju pagoda abang duk semayang tu pergi masjid. Dia kata, sekejap lagi orang kata apa kat aku. Oh, pakai baju elok tu pasal duk kira orang kata apa. Padahal kita pakai baju elok tu untuk pergi semayang tu pasal apa? Pasal nak semayang. Betul ke tak betul saya kata ni? Memang panggil kita begitu. Sopa pun duduk kat masjid gembel subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cakap rumah. Bla 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 alhamdulillah kebal. Tu pun bunyi kat malu dia kata. Kadang tak bunyi terus. Waalaikumsalam ngapain hilang gitu. Itulah kita panggil. Apa mengaku tak mengaku ni? Sopa ngaku ya. Sopa je kita. Tuan-tuan, subhanallah. Waktu saya selalu kata, kekuatan kita sebenarnya dekat masjid. Kat masjid ni kita boleh buat macam yang sunat kita boleh. Dan zikir kita kemas, pakai elok. Sebab tu, nak cari kekuatan dalam ibadat, pergi masjid. Dapat kuat ibadat. Kat rumah kita tadi, lepas main isyak ke main sunat. Lepas main sunat, main witir. Kalau buat cerita apa? Tak apa lagi Ustaz, saya balik ke main witir, panjang harap mohong je. Saya lalu, weh tarik witir apa ke mana. Oh, yubul quyub begitu ya. Baik tuan-tuan, nak buat, tuan-tuan buat saja kat masjid. Maksudnya apa? Jaga semayang kita. Yang disebut ni apa ni? Semayang fardu. Menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Kemudian menyambung silaturahim dengan keluarga. Lalu Nabi SAW kata, kalau dia berpegang teguh, nescaya dia akan masuk syurga. Al-Qurtubi menjelaskan bahawa hadis ini menunjukkan bahawa harus meninggalkan amalan-amalan yang sunat. Kerana Nabi SAW hanya menyebutkan yang fardu sahaja.
dalam hadis tersebut sebagai syarat untuk memasuki syurga. Imam Qurtubi kata apa? Keharusan untuk meninggalkan amalan-amalan yang sunat. Sebab apa? Sebab Nabi sebut yang fardu je dalam hadis tu. Namun begitu, jika berterusan meninggalkan yang sunat, menyebabkan kekurangan pada agama dia. Orang yang jenis tak buat langsung amalan sunat, dia duk jaga yang fardu saja, kata apa? Orang ni ada kekurangan pada agama dia. Tuan-tuan, lagi Salih Alaihi Muhammad, kita sembahyang isyak. Saya maghrib pun tak lagi, isyak pun tak lagi lah. Sama macam tuan-tuan lah. Sekali saya ikut tuan-tuan sembahyang isyak, sekali saya nak topak dengan sembahyang maghrib. Pasal jamak takhir, ya. Tuan-tuan sekali sembahyang isyak, lepas sembahyang isyak, duduk zikir dulu. Duduk zikir, jangan duduk ganjak daripada tempat kita duduk tu, tempat kita sembahyang lah. Jangan duduk pindah pisah tempat lain. Duduk tau tu, jangan ganjak. Selagi kita duduk pada saf tu, malaikat duduk doa ke kita. Kita pindah pisah lainnya, pindah tempat lain, malaikat tutup buku dah. Duduk kekal tu, jangan duduk mengajak lagi. Kemudian tuan-tuan, habis-habis doa sikit sama dengan Tok Imam apa zikir apa semua, bangkit mayang sunat. Pasal apa bangkit mayang sunat? Pasal apa yang pekat balik pekat balik? Pasal apa? Tak saya tengok lagi. Macam siapa tengok lagi? Tengok apa dia yang pergi. Awak yang kalut sangat, pasal apa tak boleh tunggu saja 2 rakaat? Pasal apa? Ha? Tu jawapannya, nampak? Mayang sunat kat rumah. Lagi sekali saya sebut, jangan harap mohon yang mana. Haji tak lah dibuat sungguh-sungguh. Memang afdal buat di rumah sungguh. Afdal solat sunat ni tuan-tuan kat rumah. Tapi pasien kita ni pakai, sebut tadi lah, royu-bolu-royu. Pakai dak dah tuan-tuan. Kita tak ada. Kalau tuan-tuan boleh buat kat rumah, memang terror tuan-tuan. Memang terror ya. Tapi yang tu sebut tadi lah. Tuan-tuan, subhanallah. Kalau tuan-tuan tak semayang sunat, maksud kata apa? Maksud kata kita nak habang yang semayang kita tadi ni, sebelum tadi ni, perfect, sempurna, tak ada lah. Pasal apa tak semayang sunat? Pasal semayang aku tadi dah perfect sangat dah. Sikit pun tak ada celah. Khusyuk 100%. Bacaan perfect, sikit pun tak ada salah. Sebab tu aku tak perlu lagi untuk semayang sunat, untuk top up dia. Tu jawapan dia. Faham tak faham saya cerita tu? Tapi mayang kita lagu tu ke? Mana ada? Mana ada? Kita pun tahu semayang kita sangat teruk tuan-tuan. Batu Nabi ajak kita lepas sembahyang istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Riwayat sebut Nabi SAW berjalan kat tu. Kita baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Boleh sebab ada hadis Nabi SAW cerita tentang istighfar yang macam tu, yang akan diampunkan dosa walau Salih Ahmad meninggalkan medan perang. Nabi SAW sebut dalam riwayat demikian. Dan Salih Ahmad. Ini pasal apa istighfar? Pasal apa lepas mayang kita kena istighfar? Tuan-tuan, amalan paling afdal. Apakah amalan paling afdal? Tuan-tuan boleh bangun untuk baca Quran, satu amalan. Tuan-tuan boleh baca selawat Nabi SAW, satu amalan. Tuan-tuan boleh doa, satu amalan. Tuan-tuan boleh takbir, satu amalan. Tahmid, tahlil, satu amalan, satu amalan. Tasbih, satu amalan. Tuan-tuan, kalau nak dibandingkan dengan amalan-amalan kita buat ni, apa amalan paling afdal sekali? Amalan yang paling afdal sekali ialah sembahyang. Pasal apa sembahyang? Pasal semua tadi ni duk terimpun dalam satu benda nama sembahyang. Tasbih adalah sembahyang, tahmid adalah sembahyang, takbir adalah sembahyang, tahlil adalah sembahyang, selawat adalah sembahyang, doa adalah sembahyang, baca Quran adalah sembahyang, Fatihah, semua adalah sembahyang. Maka tuan-tuan sembahyang je, semua dah terangkum dekat dalam tu. Dan pada setiap amalan yang tuan-tuan buat, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa. Baca Quran, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa. Selawat, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil semua, Allah bagi pahala, ampun dosa. Bahkan baca doa pun Allah bagi pahala, Allah ampun dosa.
Semua terimpun dalam semayang. Habis tu pasal apa? Lepas semayang yang setiap amalan dalam dia Allah bagi pahala, Allah ampun dosa pun, Nabi SAW suruh istighfar. Pasal apa? Pasal takut ada kecacatan dalam semayang yang kita buat. Faham tak ni? Dalam istighfar tu pun dah tahu kata ada cacat dalam semayang tu, nak istighfar lepas tu pun tak istighfar sungguh-sungguh. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, cari handphone. Mana? Astagfirullahalazim. Kena pecat pula dah. Contoh. Ni. Pecah pula contoh. Apa ni dah. Aduh, suka sangat politik kemana. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan, kita sendiri tak serius pun kita minta ampun, istighfar. Dalam istighfar nak minta ampun atas kelemahan dan kecacatan semayang kita tadi ni pun kita tak buat. Semayang sunat pun tak mau buat lagi. Awalahu yuhasabu bi abdan fi yaumil qiyamah salatu. Benda paling awal sekali Allah nanti cek di yaumil qiyamah ialah semayang dia. Kalau elok semayang tu baru Allah nak tengok yang lain-lain. Kalau buruk semayang tu Allah tak tengok dah yang lain-lain. Allah yang malaikat ada tak? Kawan ni semayang ada tak? Dia ni orang semayang. Semayang ya Allah. Semayang dia lagu mana? Macam kem buruk. Lubang tu, lumpang tu ni. Koyak tu, rabit tu ni. Malaikat dia semayang sunat tak? Ada ya Allah. Ambil pahala semayang sunat tu. Tampung ambil. Bagi elok. Tu tujuan kita semayang sunat. Lepas tu saya kata orang yang tak semayang sunat tu, dia confident sangat semayang dan sempurna. Tu dia tak semayang. Ni dalam duk beletiak dia pun tak semayang juga. Bagaimana tengok? Aduh, subhanallah. Tahulah. Allahumma salli Muhammad. Jika meninggalkannya kerana meringan-ringankannya, tengok ni kita. Imam Qurtubi sebut apa? Kalau meninggalkannya kerana meringan-ringankannya atau iaitu berpaling daripadanya. Ya, pasal apa tak semayang? Pasal apa tak buat main sunat ni? Allah tak ada apa main sunat ni. Dia meringan-ringan tak. Tak main zuhur, tak ada apa main zuhur tu. Kan tak baca Quran, Allah sunat ya pun. Kan kita nak masuk ni bulan Ramadan ni. Masuk Ramadan dan antara semayang sunat yang kena jaga bukan dekat tarawih, kena jaga witir. Bahkan ranking semayang witir dengan main tarawih, semayang witir lagi tinggi daripada main tarawih. Kita punya puluh main tarawih, isyak pun tak semayang. Kita, oi tadi tak dapat pun Allah main isyak ni main witir, oi tarawih kena semayang kita ni bulan Ramadan. Ni oh subhanallah. Dah semayang tarawih, lepas semayang tarawih tu bila ibu panggil as-salatu sunnatan widr jami'at rahimakumullah, tu bila ibu panggil tukar pergi bahasa kita orang Jitra ni, mayang jom mayang witir berjemaah kerana Allah. Depa balik berjemaah, ramai-ramai balik perut. Mana tanya apa siapa balik. Semayang witir je Ustaz. Yalah semayang witir, buat tak semayang. Bulan-bulan biasa pun ada Ustaz. Memanglah ada. Macamlah hang duk semayang. Bulan biasa pun tak semayang. Alah Ustaz semayang kat rumah macam tu aja kita. Semayang kat rumah lah Ustaz. Ya memang bulan biasa semayang witir afdal semayang kat rumah. Bulan Ramadan semayang witir afdal semayang dengan tu imam. Man qama ma'al imam hatta ansarifa, kata Nabi SAW. Ka qiyami lailatin aw kama qala. Siapa yang semayang dengan tu imam sampai selesai bulan Ramadan ni, maka pahala baginya seperti dia berqiyamul seluruh malam. Tunggu sat sikit ada semayang sampai 20 rakaat dah. Ada semayang sampai 8 rakaat dah. Tunggu sikit je lagi sampai selesai dengan tu imam, pahala dia macam qiyamul seluruh. Faham tak ni? Jaga lah. Tu lepas ni saya pesan masjid-masjid semua sebelum daripada semayang tarawih tu buat pengumuman siap-siap. Tuan-tuan, sekejap lagi kita nak semayang tarawih 8 rakaat.
Dapat 8 rakaat. Boleh tuan tunggu 8 rakaat? InsyaAllah. Kita akan semayang 8 rakaat dengan kita membaca, kita akan mengkhatamkan seluruh Al-Quran dengan 8 rakaat. Pakai pekat belah cerah lah, tinggal imam surah. Kita macam tu lah tuan. Ada tempat baca panjang, ada tempat baca pendek. Tuan-tuan pergi tahu mana? Apa ikhlas je buat ikhlas lah. Pendek lah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap baca waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun pula dah. Salah masjid dah aku ni. Tak syok kan. Padahal subhanallah, dan mayang tarawih memang afdal bagi baca Quran. Baca panjang-panjang. Pasal dia sembahyang sunat. Mayang fardu yang panjang-panjang sangat. Tadi kena belasah tu imam tau. Habis Al-Baqarah dia baca. Sampai habis 200 lebih ayat. Dua esok seorang imam masjid. Tadi masukkan ke ICU. Dia belasah oleh makmum dia sebab baca surah Al-Baqarah. Mayang fardu tak lah. Mayang sunat baca banyak-banyak. Faham ni? Habis-habis dia buat pengumuman apa? Dia lagi kita nak baca 8 rakaat. Tuan-tuan, selepas mayang 8 rakaat kita akan buat sunat witir. Saya harap dan saya minta semua jemaah kekal untuk solat witir sampai habis dengan Tok Imam. Barang siapa yang balik, jaga. Habis baru tu AJK masjid pintu tu 2 orang, pintu 2 orang tu. Tanya lagi mana ni? Tak balik. Balik mayang lagi? Tak payah masuk ni. Oh gitu pun kemas. Tadi. Tuan-tuan subhanallah, main sunat. Siapa yang meringan-ringankan dia atau berpaling daripadanya dengan niat untuk berpaling daripadanya akan menyebabkan seseorang itu menjadi fasik, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Kerana telah diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik bahawa Nabi SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang berpaling daripada sunnahku, maka dia bukanlah daripada golonganku. Para sahabat Nabi, para sahabat terdahulu daripada generasi dan generasi selepasnya, yakni salafus soleh, mereka menjaga amalan-amalan sunat sama seperti menjaga amalan-amalan fardu. Mereka tidak membeza-bezakan di antara kedua-duanya dalam mengejar pahala. Tuan-tuan tahu tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, qiyamul lail ni tuan-tuan, Ibnu Jauzi kata dia ada 7 jenis orang sembahyang qiyamul lail, dia 7. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, orang yang menghidupkan qiyamul lail ni satu malam penuh. Satu malam penuh. Sampai-sampai wuduk solat subuh dia tu ialah wuduk solat isyak dia. Yang ni geng yang paling hebat sekali. Ini memang tuan-tuan punya style lah ni. Ni mengaku pula. Jenis jaga wuduk isyak sampai subuh ni mantera. Benar ni? Oh subhanallah. Yang kedua, mereka yang solat setengah malam. Daripada pukul 12 tu sampai subuh pagi. Budak-budak. Yang ketiga, mereka yang solat sepertiga malam saja. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Nabi SAW, "Ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Wa ahabbus salati ilallahi salati Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah wa niyamu sudusah." Puasa yang paling dicintai oleh Allah ialah puasa Daud. Berpuasa sehari, buka sehari. Solat yang paling dicintai oleh Allah ialah solatnya Daud. Dia tidur setengah malam, kemudian solat sepertiga malam. Setelah itu dia tidur lagi di sisa seperenamnya. Yang keempat, orang yang solat 1/6 malam atau 1/5 malam. Daripada malam tu dari maghrib sampai subuh tu, bahagi 5 atau bahagi 6, ambil tangujung tu ya. Lebih kurang 2 jam, lebih kurang sejam, 2 jam pun. 7 sampai pukul 7 pagi, lebih kurang 12 jam. Betul kan? Lebih kurang 2 jam. So pukul 4, pukul 5 tu dia bangkit dah. Pukul 4 tu dia bangkit dah, 4 baru kunah. Yang ni pun memang amalan tuan-tuan sekalian.
Ni. Yang keenam, orang yang solat malam. Bukan. Yang kelima, orang yang tidak menentu waktu tertentu. Dia tak menentukan waktu-waktu yang tertentu. Dia solat sampai datang rasa mengantuk. Kemudian dia tidur. Kemudian kembali terjaga. Kemudian solat kembali. Dan yang keenam, sekelompok yang solat malam dengan 4 rakaat atau 2 rakaat sahaja. Dia sembahyang malam dia 4 rakaat, 2 rakaat saja. Yang ni pun tuan-tuan juga. Yang ketujuh, sekelompok orang yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isyak dan beribadah di waktu sahur. Nabi SAW sebut, inna fil laili sa'atan la yuwafiquha abdu muslim yas'alullahu fiha khairan illa atahu iyyahu wa dhalika fi kulli lailatin. Sesungguhnya di setiap malam ada satu malam yang jika seorang muslim bertepatan waktu itu dalam keadaan meminta kepada Allah kebaikan tentang perkara dunia maupun akhirat, kecuali Allah akan memberikan kepadanya hal itu terjadi pada setiap malam. Kelompok yang ketujuh ni, waktu maghrib sampai waktu isyak, dia duduk dalam majlis macam kita ni. Habis mayang isyak, sekali ujung-ujung dekat-dekat dengan waktu subuh, dia bangkit sikit untuk dia semayang walaupun hanya 2 rakaat. Kita kalau dapat yang ni pun tak apa dah. Sebab kalau nak banding dengan solat-solat para ulama terdahulu, tuan-tuan, Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Iqamatul Hujjah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, menyebutkan bahawa Imam Abu Hanifah solat 300 rakaat tiap-tiap malam. Al-Athar dalam kitab Tazkirah mengatakan Ibu Hanifah dikatakan melakukan solat 300 rakaat setiap malam. Satu hari dia berjalan melewati sekelompok anak kecil, maka seorang daripada mereka berkata kepada temannya, inilah orang yang melakukan solat tiap-tiap malam 1000 rakaat dan tak pernah tidur tiap-tiap malam. Orang kata kat dia begitu. Ini sembahyang banyak ni 1000 rakaat. Dia solat dalam riwayat tersebut 300 rakaat. Di hujung usianya, tuan-tuan, dia solat lebih kurang 150 rakaat. Imam Malik dalam kitab Thaqabat Al-Hanabilah, Ibnu Abu Ya'la sebut, Abu Mus'ab dan Ahmad bin Ismail berkata, Malik bin Anas berpuasa sehari 60 tahun dan dia solat setiap hari 800 rakaat. Wallahu a'lam. Imam Asy-Syafi'i salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa lagi? Ali Zainal Abidin dalam Tahzib Al-Asma', Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib dikenal sebagai Ali Zainal Abidin. Perhiasan Ali ibadah, dikenal macam tu. Sebab apa? Sebab dia solat sehari semalam 1000 rakaat sehingga lututnya terdapat benjolan seperti unta. Abu Qilabah dalam Tazkiratul Huffaz, Imam Az-Zahabi, Qadhi Ahmad bin Kamil berkata, diceritakan bahawa Abu Qilabah solat dalam sehari semalam sebanyak 400 rakaat. Ni cerita yang kita boleh dengar lah. Kita nak buat taklah kot, tuan-tuan. Tapi paling tidak kita kena ajak diri kita bukan takat nak buat yang fardu, nak kena jaga juga yang sunat. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli alaihi wasallam, tuan-tuan, ni penutup ni 5 minit lagi sama nanti. Pasal nak cover balik. Dia main lambat, dia menyebabkan kami juga kena tunggu lambat. Tuan-tuan dengar ni elok. Saya nak jadi macam ni. Saya pun nak jadi. Kalau ikut tu imam tu, dia suruh saya start lepas isyak. Kita kena sempat lepas isyak, mau berhenti pukul 10. Lagi jam. Tuan-tuan pun jam, saya pun jam sekali. Kalau nak sampai tu sejam setengah kat 2 jam lagi kat rumah saya tu, berapa dah sampai. Tuan-tuan, tuan dengar hadis ni elok. Saya nak jadi macam ni. Dan saya harap pun tuan-tuan pun nak jadi macam ni. Nabi kata, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala
inni uhibbun fulan fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibril. Nabi kata, sesungguhnya bila Allah cinta kat seseorang hamba tu, maka Allah akan panggil malaikat Jibril menghadap dekat dia. Lalu Allah declare dekat malaikat Jibril, wahai Jibril, sungguh aku cinta kat seorang ni, maka kamu cintalah dekat dia. Maka Jibril pun cinta kat dia waktu tu juga. Tuan-tuan, kalau Sultan nak bagi pingat macam yang berlaku hari ni dekat wilayah Pegelar Sepak, apa ni lah, tuan-tuan sekalian, apa ni macam hari ni, kalau nak bagi gelak orang kan, dia boleh faham-faham, tak faham sudah lah. Tuan-tuan, saya cuma nak bagi pingat Datuk Seri contoh. Contoh. Lagi di pasal apa Datuk Seri apa pula hari ni. Apa ni? Ada sampai 200 orang nak terima pingat macam tu. Faham tak semua? Buat majlis tu sehari je. 200 orang, 300 orang nak ambil pingat. Boleh tak buat sehari seorang, sehari seorang, sehari seorang? Tak ada lah tuan-tuan. Faham tak ni? Tapi tuan-tuan boleh bayang tak? Manusia ada orang ramai dekat dunia ni, entah berapa bilion agak ni. Betul ni? So lihat semua. Malaikat banyak mana malaikat? Malaikat lagi banyak daripada manusia. Tahu tak? Allah nak declare Allah cinta seorang aja, Allah panggil ketua malaikat menghadap dia. Allah kata, wahai malaikat, wahai Jibril, suruh aku cinta kat seorang ni. Ni bukan sultan satu negara, ni bukan raja satu negeri. Ni Allah panggil malaikat Jibril, ketua sekarang malaikat, sekadar nak declare seorang ni je, aku cinta kat dia. Wahai Jibril, kamu cinta kat dia. Faham tak ni? Macam tu haji nama apa? Baidun? Bainun. Tuan Haji Bainun. Tahu tak? Allah kata, wahai Jibril, sungguh aku cinta kat Haji Bainun ni. Katalah amin. Takut dah dia amin. Tuan-tuan dan puan-puan, malaikat Jibril cinta tu. Malaikat ni tak payah suruh, apa yang Allah suka dia suka. Saya semua. Kemudian berhenti tu, tak lagi. Malaikat Jibril panggil pula seluruh penduduk langit ni. Seluruh penduduk langit ni semua menghadap kat dia. Hari ni dia buat press conference. Halo. Contoh. Tengah-tengah press conference, halo pula. Subhanallah. Panggil buat press conference, subhanallah. Tuan-tuan, lalu malaikat Jibril kata, thumma yunadi fis sama fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu fayuhibbu ahlus sama. Panggil seluruh penduduk langit menghadap, sungguhnya Allah cinta kat orang ni, maka kamu seluruh cinta kat dia, dan seluruh penduduk langit cinta kat dia. Tak berhenti dekat tu, thumma yudha'u lahul qabul fil ard, dan selanjutnya orang itu akan diterima oleh segenap penduduk makhluk Allah di muka bumi. Tuan-tuan, nak dapat yang tu, nak dapat sampai Allah panggil menghadap dia, malaikat Jibril declare kata cinta, tahu macam mana dapat ni? Rujuk hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, wa ma yazalu al-'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Allah kata, tidak ada seorang hamba pun mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan dengan apa yang aku wajibkan kepada dia. Nombor satu, nak harap Allah cinta kat dia, Allah cinta kat kita, jaga yang fardu tu sungguh-sungguh. Apa yang paling Allah cinta sekali ialah amalan fardu yang Allah perintah untuk kita buat. Lepas pada ni, benda fardu jaga betul-betul. Tak berhenti tahun tu, Allah sambung lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad.
wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan hambaku tidak akan berhenti untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Endingnya dapat apa? Allah cintakan dia. Buat apa? Jaga yang fardu, bersungguh buat yang sunat. Mudah-mudahan jadi manfaat kita, tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada hadis yang berikutnya. Jika aku mengerjakan solat wajib, mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal, apakah aku akan masuk syurga? Itu hadis yang akan kita bincangkan pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan jadi manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.